Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Apa khabar sahabat-sahabat seluruh masyarakat di negeri Johor khususnya, dan mudah-mudahan video ini ataupun rakaman ini akan sampai ke seluruh Malaysia insya-Allah. Alhamdulillah ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala. Hari ini saya akan menyambung berkaitan dengan modul keluarga sakinah yang di bawah kelolaan dan juga tanggungjawab Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim yang beroperasi di negeri Johor, di negeri Johor Darul Takzim, subhanallah. Jadi hari ini saya akan menyambung tentang persediaan berkaitan dengan modul persediaan keibuapaan. Dan dalam persediaan keibuapaan ini sebenarnya dia ada kaitan bagaimana untuk kita memulakan kita punya kehidupan berumah tangga ini, subhanallah. Jadi dalam persediaan keibuapaan ini kita mempunyai beberapa persediaan yang boleh dikongsikan dalam pelbagai aspek. Jadi dalam buku modul keluarga sakinah ini, subhanallah, kita akan ada beberapa program khusus berkaitan dengan persediaan keibuapaan ini, ataupun untuk ditambah baikkan ini adalah persiagaan untuk menjadi ibu bapa yang soleh dan soleha insya-Allah. Jadi dalam modul yang kedua ini, dalam modul keluarga sakinah ini, subhanallah, program yang pertama dia khususnya bagaimana untuk mencari dan menyediakan persediaan kerohanian sebelum kita berumah tangga dan bersedia untuk menjadi seorang suami dan juga isteri, apatah lagi untuk menjadi ibu bapa dalam satu keluarga insya-Allah. Jadi itu adalah program yang pertama dalam modul yang kedua. Saya kongsikan beberapa program dalam modul yang kedua ini. Program yang kedua mesti ada persediaan mental dalam untuk membina keluarga sakinah ini insya-Allah. Kemudian yang ketiga mempunyai persediaan fizikal dan kesihatan yang baik. Seterusnya adalah program berkaitan persediaan pengetahuan tentang ilmu bagaimana untuk memulakan kepentingan kehidupan berkeluarga ini. Dan bagi program yang kelima kita akan kongsikan berkaitan persediaan keuangan dan material. Akhir sekali kita akan melihat ada program bimbingan dan nasihat yang kami akan kongsikan dalam rakaman-rakaman yang akan datang insya-Allah. Tapi hari ini saya hanya ingin fokuskan kepada program yang pertama dan program yang kedua sahaja berkaitan dengan persediaan kerohanian dan persediaan mental insya-Allah. Jadi dalam persediaan kerohanian ini insya-Allah kita nak memulakan majlis walimatul urus itu dia memerlukan dari segi aspek kehidupan, dari segi kehidupan kita sehari-harian ni insya-Allah, macam mana nak start kita nak memulakan majlis walimatul urus tu, subhanallah. Jadi kalau ikut pernikahan berasaskan modul keluarga sakinah ini, jadi dia ada guideline dia ada tata cara dia yang akan dikongsikan insya-Allah. Antaranya ada lebih kurang 14 yang akan saya akan ceritakan secara ringkas sahajalah hari ini, subhanallah. Yang paling utama dalam persediaan kerohanian ini untuk menjalankan bagaimana nak memikirkan kenduri keluarga tu dijalankan, subhanallah. Kemudian majlis akad nikah nak dibuat bagaimana, kemudian apa yang akan dilakukan selepas itu. Jadi yang pertamanya pasti ibu bapa dan keluarga yang ingin anak-anaknya mendirikan rumah tangga sudah memikirkan nak buat kenduri bila, kemudian nak majlis akad nikah di mana. Kalau ikut sunnah yang baik, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tempat yang paling baik untuk bernikah adalah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam musim-musim pada waktu ketika ini PKP ini, subhanallah, maka di rumah itu adalah satu perkara yang amat digalakkan. Jadi kat sini ibu bapa, pengantin dan juga pengantin perlulah bersifat rasional dan berlapang dada untuk
apabila nak buat persediaan majlis akad nikah itu, maka kenalah sentiasa berdoa kepada Allah akan dilancarkan perjalanan majlis akad nikah sekurang-kurangnya, kerana kita nak mendahulukan yang wajib, dan dalam mendahulukan yang wajib itu ada perkara-perkara sunnah yang kita juga kena melakukannya dan juga digalakkan untuk mengamalkannya, supaya perjalanan majlis akad nikah itu walaupun secara sederhana akan ada keberkatan dan ada kebaikan di dalamnya, insya-Allah. Jadi apa perkara utama yang dibuat ketika mana majlis akad nikah selain daripada kenduri keluarga itu? Kenduri keluarga itu kalaulah tak sempat dibuat pada musim PKP ini, subhanallah, maka bolehlah kita ganjakkan pada selepas waktu-waktu PKP ini yang akan diberikan waktu yang lebih elok dan lebih baik waktunya, dan insya-Allah akan lebih selamat dan lebih memberikan perlindungan yang baik kepada seluruh masyarakat yang ingin sama-sama meraihkan majlis perkahwinan anak kita ini, insya-Allah. Jadi ibu bapa, keluarga dan sahabat handai yang dirahmati oleh Allah sekalian, subhanallah, perkara yang kita nak kongsikan paling besar yang kita kena titik beratkan selepas minta maaf, sebelum majlis perkahwinan kita disunatkan. Maksudnya pengantin lelaki dan pengantin perempuan kenalah perbanyakkan buat solat sunat taubat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh keluarga juga kalau digalakkan untuk melakukan solat sunat taubat dan bertaubat kepada Allah, ini adalah lebih baik. Ini adalah perkara-perkara sunnah yang digalakkan oleh Rasulullah SAW, bahkan bukan semasa untuk berkahwin, malahan pada kehidupan kita sehari-harian. Begitu juga untuk kita menjadikan majlis pernikahan sakinah ini lebih diberkati oleh Allah, maka kita dianjurkan dan disarankan untuk bersama-sama buat solat hajat. Subhanallah. Sama ada pengantin lelaki atau pengantin perempuan, begitu juga seluruh keluarga, insya-Allah. Dan sahabat handai yang berdoa dan bermohon untuk menjadikan perkahwinan yang akan dibina ini akan lebih baik dan akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, kalau cerita pasal majlis akad nikah, keseluruhannya adalah berkaitan dengan perkara yang wajib, dan tambahan perkara sunnah apabila selepas pernikahan yang wajib itu selesai, selepas akad nikah, lepas taklid dan penyerahan mas kahwin, subhanallah, maka seterusnya dianjurkan kepada para pengantin ini, seluruh pengantin baru ini, sama ada pengantin lelaki atau pengantin perempuan, kecuali kalau pengantin perempuan ketika itu dalam keadaan makzurah ataupun uzur ataupun tidak boleh solat, maka pengantin lelaki lah yang paling utama untuk sujud syukur. Sebenarnya bukan pengantin lelaki saja, malahan kedua bapa dan seluruh keluarga. Kalau tak pada waktu itu kan, kalau semua buat kat masjid ataupun kat rumah sekaligus, nanti kan jadi panjang pula waktunya. Maka selepas selesai beberapa ketika, maka buatlah sujud syukur, sekurang-kurangnya sujud syukur, tetapi yang lebih baik adalah solat sunat syukur. Subhanallah. Dan akhirnya selepas kita sujud syukur, kita akan ada satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, program yang sangat-sangat perlu dititik beratkan oleh kedua ibu bapa, yang kadang-kadang kedua ibu bapa ni, subhanallah, dia rasa macam sedih nanti kan nak serahkan anak ni kan. Ibu bapa kena mengambil iktibar dan juga mengambil cakna perkara ini, kerana dia nak menyerahkan anak daranya ini, anak perempuannya, kepada seorang lelaki yang baru dikenali dan kemudian ingin hidup bersamanya, insya-Allah, sehingga akhir hayatnya. Jadi majlis penyerahan dan penerimaan tanggungjawab ini yang dilakukan oleh bapa mertua kepada menantunya, dan penerimaan oleh pengantin lelaki sebagai menantu, dan juga penerimaan daripada anaknya sendiri sebagai pengantin perempuan. Jadi untuk keseluruhan perkara ini, maka perlulah dalam majlis walimatul urus ini perlu dijaga solat fardunya, amalan berjamaah untuk kita bersama-sama melakukan majlis perkahwinan sakinah ini, dan banyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya digalakkan untuk sama-sama kita memperdengarkan beberapa kalimah-kalimah yang baik ataupun kalimah Al-Quran, kalimah suci Al-Quran, tetapi bukanlah ketika mana orang ramai datang, kita permulaan, dan mudah-mudahan ketika akhirnya. Dan saya rasa itu secara ringkas berkaitan dengan persediaan kerohanian ini, berkaitan tentang untuk kita menjalankan pernikahan sakinah ini. Jadi subhanallah walillahilham, saya merasakan penerangan ringkas ini akan lebih boleh difahami jika kita sama-sama untuk memiliki buku modul keluarga sakinah ini, insya-Allah sama-sama boleh didapati di Yayasan Pembangunan Keluarga Darut Takzim
dan juga secara online, boleh telefon pada kami. Mudah-mudahan dengan usaha kita ini, kita akan dapat menjadikan keluarga kita ini sebagai keluarga sakinah, mawaddah dan juga rahmah, insya-Allah. Akhirnya kita tutup dengan sedikit bacaan doa. Mudah-mudahan dengan doa kita ini, seluruh pasangan-pasangan yang berniat untuk melakukan majlis akad nikah ini walaupun pada waktu yang diuji oleh Allah SWT ini akan diberikan kemudahan, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jamil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu saja untuk kali ini. Insya-Allah kita akan bertemu pada sesi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.